Assalamualaikum. Lepas saya tamat degree dulu, saya join satu program nama dia Skim Latihan 1 Malaysia, program kerajaan dengan Maybank. Dalam program tu kami diajar untuk menjadi penasihat kewangan lah. Okey, cumanya dalam program tersebut kami ditempatkan 2 bulan lebih dekat Akademi Maybank dan kemudian barulah ditempatkan ke cawangan masing-masing. Cuma waktu tu saya hanya bertahan selama sebulan lebih di cawangan Johor Bahru dekat Skudai. Tapi disebabkan saya ni jenis seorang yang tak suka untuk buat sale, saya cuma boleh bercakap, cuma saya tak suka untuk bercakap dengan niat untuk menarik seseorang tu membeli produk perbankan. Tu bukan saya lah. Okey, dekat Akademi Maybank ni banyak belajar tentang kesedaran kewangan lah. Sebab sebelum saya habis belajar tu, saya ada juga sedikit kesedaran kewangan. Cumanya dekat program ni dia menjadi sebagai batu loncatan kepada saya untuk ada mempunyai kesedaran kewangan secara berperingkat. Bukanlah saya terus jadi sedar, terus jadi pandai tentang kewangan ni, bukan. Cumanya ianya sebagai batu loncatan. Okey, cuma topiknya hari ini ialah saya nak cakap pasal beberapa pemerhatian saya mengenai kesilapan kewangan yang pernah saya lakukan dan orang lain pernah lakukan. Okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Okey, yang pertama ialah kesilapan kewangan kita adalah disebabkan oleh gaya hidup. Okey, tahu tak pada tahun 2014 bernama ada membuat infografik daripada Jabatan Insolvensi Malaysia mengatakan bahawa punca utama berlakunya kebankrapan pada tahun 2014 itu adalah disebabkan oleh pembelian kenderaan. Sebanyak 30% lah. Ada juga punca lain, contohnya macam kad kredit dan pinjaman peribadi. Kebanyakannya yang paling atas ialah disebabkan oleh gaya hidup. Contoh gaya hidup ialah kenderaan lah. Okey, kita perlu kenderaan untuk bergerak daripada point A ke point B. Tetapi kenderaan yang macam mana? Belum ni, kita kan ada belajar pepatah Melayu, pokok baju di badan sendiri. Saya rasa semua orang faham lah apa maksud pepatah ni. Maksudnya, kita kena buatlah sesuatu keputusan tu berdasarkan kemampuan diri kita. Kita tak boleh pilih ataupun buat keputusan melangkaui apa yang kita mampu, sebabnya ianya akan merosakkan kita punya kewangan lah. Okey, selain tu contohnya macam kita ni hanya mampu untuk beli Pro 2 tapi kita terlalu minat dengan Honda contohnya. So kita cuba untuk kautin dengan ejen tersebut, dahlah dapat lepas loan. Kemudian bila kita nak bayar tu pun mula sakit. So dari itulah ada kes-kes yang viral tarik kereta beberapa tahun lalu lah. Rupa-rupanya sebabnya tak dapat bayar. Sebab tak dapat bayar, tak mampu sebenarnya. Selain kenderaan lah, kita ada juga contoh macam hiburan, macam tengok wayang ataupun subscribe beberapa langganan macam Netflix ke Spotify ke, yang sebenarnya kita tak berapa perlu pun, kita tak mampu sebenarnya, tapi kita nak berhibur melebihi kemampuan kita. So itu akan merosakkan kita punya kemampuan kewangan lah. Okey, selain tu ialah makan dan minum dari segi gaya hidup. Ada orang dia kalau boleh nak lepak dekat Starbucks ke, lepak kat San Francisco, ataupun setiap minggu lepak dekat Deep and Deep ke, tempat-tempat yang mahal. Boleh kalau kita nak lepak, boleh. Tetapi janganlah setiap minggu yang boleh membocorkan poket kita. Itu tak bagus lah. Kalau mampu silakan, tapi ni kita sebut tentang orang yang tak mampu. Okey, poin yang kedua ialah tak ada simpanan langsung. Okey, kaji selidik oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2015, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000 pun, menunjukkan bahawa betapa ramainya orang tak ada simpanan yang cukup. So kalau berlaku apa-apa kecemasan, sangatlah bahaya dan dia akan jadi miskin, terus jadi papa kedana kalau berlaku kecemasan. Contohnya jatuh sakit ataupun contohnya musibah yang berlaku, dia akan terus jadi fakir miskin, akan terus jadi asnaf. Mungkin sebelum ni dia hidup, tiba-tiba satu hari kena kemalangan ke musibah, dah terus jadi fakir miskin, terus jadi asnaf sebab perkara ni lah, sebab kita tak ada simpanan langsung. Okey, sebenarnya simpanan yang paling penting ialah simpanan kecemasan. Ada orang kata 3 bulan, ada orang kata 6 bulan. Itu ikutlah. Kalau boleh paling banyak tu paling bagus lah, sebab kita nak simpan untuk apa-apa yang perlu kan. Contohnya apa-apa yang rosak ke, kemalangan ke, sakit ke, musibah ke, kita boleh gunakan duit tersebut. Kita taklah tiba-tiba gunakan, kita buat pinjaman peribadi tiba-tiba yang dia punya interestnya tinggi. Dengan adanya simpanan kecemasan ni bolehlah membantu kita
kita bila berlaku kecemasan. Itulah konsep dia, simpanan kecemasan. Ataupun contoh kita ada sesuatu perkara kita nak buat, contoh kita nak beli kereta, nak beli motor, ataupun sesuatu lah nak kahwin ke, kita kena juga ada buat tabung, iaitu simpanan lah, simpanan kahwin, simpanan deposit kereta. Itu kita kena ada. Kita tak boleh terus buat pinjaman peribadi tapi sebenarnya dia interest dia agak tinggi, dia punya bayarannya agak lama. Itu tak bagus untuk kita punya kewangan lah. Kita kena pandai buat kira-kira. Selain itu, pembaziran ialah salah satu lah kesilapan kewangan yang saya perhatikan lah. Okey, sebelum tu, apa maksud pembaziran? Maksudnya kita membayar sesuatu tapi kita tak optimiskan manfaat sesuatu produk ataupun satu barang tu kepada diri kita, ataupun kita bayar sesuatu tapi sesuatu tu memberi mudarat kepada diri kita dan orang lain. Itu maksud membazir. Contoh paling senang membazir macam kita main game dalam handphone, lepas tu kita beli macam-macam dalam game tersebut yang mana ianya tak memberi manfaat kepada kita. Kita dah dapat dah kepuasan bermain game. Itu dari segi hiburan bolehlah kita main game, tapi bila kita beli macam-macam dalam aplikasi tersebut, ianya membocorkan lagi poket kita. Tu contoh main game lah, jenis orang main game, ataupun hobi-hobi lain lah. Contoh ada orang hobi dia itu ini, so dia membeli barang tu sebab yalah mungkin kita minat, tapi kena mampu lah. Kalau tak mampu tak boleh buat. Janganlah beli, janganlah bayar. Kita kena hidup dalam keadaan kemampuan kita. Itu konsep dia. Memanglah kita minat itu ini, semua orang ada minat masing-masing, tak salah, tetapi kena hidup berdasarkan kemampuan diri kita. Contoh lain macam kita subscribe macam-macam, subscribe internet paling mahal lah, subscribe Astro lah tapi tak tengok. Internet paling mahal tapi tak guna berapa gig je, tapi kita ambil yang paling mahal. Spotify, subscribe lagu yang mana kita tak layan. Lagu tu boleh je dengar dekat YouTube kan, tapi kita cuma nak dengar kadang-kadang sahaja. So dah membazir, habiskan duit poket kita. Ataupun kita makan macam-macam, yang selalu makan tempat-tempat mahal tapi makan tak habis, contohnya. Okey, kesilapan yang terakhir saya perhatikan ialah suka tambah hutang baru tetapi dia dah ada sesuatu barang tu. Okey, contoh macam motor, upgrade motor lain yang mana tak menjadi keperluan untuk diri dia, upgrade yang lebih mahal. Tak bagus lah dari segi perancangan kewangan. Selain tu macam beli handphone baru, beli dengan hutang ion kredit ataupun hutang dengan telco. So itu pun juga dah membocorkan lagi lah poket kita ni. Daripada duit yang kita boleh guna tu untuk simpan dengan lebih baik ataupun labur kat tempat lain, dah dihabiskan bayar sesuatu yang kita dah ada pun. Lain lah kalau barang kita tu rosak ataupun untuk menambah produktiviti kerja kita, tu boleh lah. Tapi kalau setakat untuk minat tak dapat apa-apa hasil, itu pada saya taklah bagus dari segi kewangan. Okeylah, kesimpulannya pada saya, apa yang kita buat dalam hidup ni, kita kena fikirkan kemampuan diri kita lah. Sebabnya realiti kat dunia ni, kita kena ada duit tu penting. Memanglah duit tu bukan segala-galanya, tapi kita perlukan duit untuk hidup dengan selesa, hidup dengan sejahtera. Itu kepentingannya. Dan untuk mencapai kesejahteraan hidup ni, kenalah pandai uruskan duit. Sehingga kan Nabi pun ada ajar doa untuk melangsaikan hutang-hutang. Sebabnya hutang-hutang ni dia membebankan diri kita. Dalam hadis tu agak panjang, yang mana Nabi nampak seorang sahabat dekat masjid ni. Waktu tu bukan waktu solat. Sahabat tu dia macam duduk kat situ. Nabi tanyalah, sahabat tu pun cerita yang dia ni dibelenggu dengan hutang. So Nabi pun ajar doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itulah bacaan doanya lah. Selain hutang ada juga disebut untuk elakkan daripada rasa sedih, rasa takut, rasa pengecut, rasa bakhil. Boleh rujuk dalam penulisan Mufti Wilayah Persekutuan dalam ruangan description. Okeylah, itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Kalau ada sebarang komen penambahbaikan, bolehlah komen kat ruangan saya ni. Terima kasih kerana tonton sampai habis. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.